Quran pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, tak jarang orang 9.30 ni masih lagi nak buat aktiviti Quran. Tambah-tambah nak melaburkan lebih kurang sejam untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya cuba yang sebaik mungkin tuan-tuan sekalian untuk menyampaikan satu surah yang sebenarnya panjang, iaitu mengandungi 111 ayat. Tetapi tuan-tuan sekalian, sama-sama kita luangkan seketika sejam ini untuk kita bukan nak tafsir ataupun tadabbur satu-satu ayat tu, tapi saya lebih berhajat untuk menyampaikan secara konseptual bagaimana surah ini dapat difahami secara konsep ataupun secara big picture, dan dia membantu kita dalam tadabbur insya-Allah. Baik, saya tak pasti dekat aplikasi Zoom ni boleh ke tidak untuk digunakan share screen. Boleh. Sebab bila saya tekan share screen tu, dia kata host disable attendee screen sharing. Kalau kata host boleh benarkan untuk saya share screen, lebih baiklah, sebab saya nak conteng pun saya takut dia jadi mirror image. Jadi macam tak dapat nak baca. Ajah Nuriah kena benarkan. Kena benarkan tu. Sebab tadi kata saya plan nak tulis dekat whiteboard, tapi dia tak boleh sebab dia takut mirror image. Dia jadi macam tulisan tu tak dapat nak baca sebab dia mirror. Jadi sebab tu saya nak elakkan daripada saya tulis kat whiteboard. Kalau kata boleh share screen, alhamdulillah lah. Cuba Ustaz share. Dah boleh dah. Boleh dah. Alhamdulillah. Okey nak. Sekejap saya try . Macam mana ni kita ni? Nuriah kena benarkan kot. Dia dah benarkan dah, tapi tak tahu macam mana nak share ni. Dia tak tahu muncul tak muncul. Jadi tak, Puan? Keluar tak skrin? Tak keluar. Tak keluar Keluar. Macam mana nak buat? Tengok Ustaz Faiz buat senang dia kata ada button apa tak tahu. Sekarang keluar? Tak ada. Cuma nampak muka Ustaz ni. Oh, muka saya Okay. Kalau tak boleh ni kena teruskan juga ni. Saya pun tak pandai sangat. Biasa kalau kita tekan benda tu dia terus nampak. Okey, bismillah. Okey, muncul tak? Apa-apa sekarang? Alhamdulillah. Ada Dia muncul. 13 tahun perjuangan Rasulullah di Makkah. Ya, betul. Ada kan? Ada keluar kan? Ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi, tuan-puan sekalian, hari ini kita nak berbincang satu surah yang dinamakan surah Yusuf. Yang mana hari ini tuan-puan sekalian, insya-Allah, kalau kita tengok pada surah Yusuf ni, saya percaya surah yang rata-rata daripada kalangan kita yang biasa membacanya, khususnya pada kaum ibu yang turut serta dalam majlis pada malam ni lah. Sebab rata-rata orang Malaysia khususnya pada hari ini bila sebut tentang surah Yusuf, sentiasa digambarkan dengan amalan-amalan untuk para ibu yang sedang mengandung. Setuju tak tuan-tuan sekalian? Biasanya kita dengar benda tu kan. Bila sebut je surah Yusuf, biasanya amalan ibu mengandung, ataupun kalau katanya lah, kalau kita membaca surah Yusuf sepanjang pregnancy ni, sepanjang mengandung ni, katanya anak yang bakal keluar itu mungkin akan terpancar dekat wajahnya, cantik, handsome kan, barangkali. Jadi tuan-puan sekalian, bagi saya amalan yang kita biasa lakukan sepanjang, mungkin kaum ibu yang baca sepanjang pregnancy ni, bagi saya lah, bukanlah kata salah, tapi bagi saya kita kena review balik. Dan bagi saya adalah lebih menjadi keutamaan pada kita yang membaca Al-Quran pada hari ini, kita mengutamakan hak Allah terlebih dahulu berbanding hak manusia. Semua orang bila mana nak ada anak ni, dia nak anak dia sempurna, dia nak anak dia cantik, dia nak anak dia handsome, nak anak dia tampan. Tetapi itu mungkin bagi kita ni, boleh saya katakan itu hak manusia. Tapi Quran ini adalah kalam Allah, milik Allah, maka bagi saya keutamaan bukan pada hak kita, tapi keutamaan dia adalah kepada hak Allah, pemilik kalam ini. Jadi tuan-puan sekalian, bagi saya hari ini surah Yusuf punya perbincangan adalah more kepada kita nak berikan pengadilan. Kita nak berikan keadilan kepada surah Yusuf. Sebab tuan-puan sekalian, kalau kita telusuri sirah, kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Maududi rahimahullah dalam slide yang saya tunjukkan pada tuan-puan sekalian pada saat ini, surah Yusuf adalah surah Makkiyah.
surah Makkiyah yang boleh dikatakan surah yang berlatari 13 tahun sepanjang Nabi berada di Mekah. Nabi di Mekah. Maka tuan-puan sekalian, kalau boleh tengok dekat depan, surah Yusuf dia turun pada tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 Nabi berada dekat Mekah. Maknanya tuan-puan sekalian, lepas 10 tahun Nabi dilantik sebagai Rasul, Nabi menyampaikan dakwah selama 10 tahun. Selepas 10 tahun itulah tuan-puan sekalian, pada tahun ke-10 itulah Nabi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surah Yusuf. Dan tuan-puan sekalian, kalau kita boleh tengok apa yang berlaku di sekitar tahun ke-10 ni, tahun ke-10 ini adalah tahun yang dinamakan sebagai Am Al-Huzn. Am Al-Huzn ataupun tahun kesedihan Nabi. Kenapa Nabi sedih tuan-puan sekalian? Nabi sedih disebabkan Nabi kehilangan dua orang yang sangat banyak membantu Nabi dalam dakwah. Yang pertama adalah Khadijah binti Huwailid. Yang kedua adalah bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Dua orang ini adalah orang kata tulang belakang Nabi dalam dakwah. Khadijah merupakan isteri kesayangan baginda dan orang yang percaya pada baginda saat baginda memaklumkan yang beliau ataupun baginda dilantik sebagai Rasul. Dan tuan-puan sekalian, jasa Khadijah sangat besar dan dia juga merupakan isteri yang paling disayang. Lalu bila kehilangan dua orang ni tuan-puan sekalian, Nabi merasakan terlalu sedih dalam hati. Tuan-puan sekalian, boleh tak saya katakan benda paling ini adalah bila mana kita hilang orang yang kita sayang. Setuju ke tak setuju tuan-puan sekalian? Yang kita sayang, kita hilang. Itulah benda yang paling sedih kat dunia ni. Setuju tak setuju tuan-puan sekalian? Setuju tak? Setuju tak hilang orang yang kita sayang? Termasuklah dalam satu surah yang paling pendek dalam Al-Quran yang namanya Suratul Kautsar. Surah Al-Kautsar juga adalah surah yang memberikan keceriaan kepada Nabi setelah satu kesedihan yang menimpa baginda. Suratul Kautsar, kalau kita tengok sirah di sebalik surah tersebut, surah Al-Kautsar adalah surah yang diturunkan kepada baginda selepas baginda diuji oleh Allah dengan kematian anak lelaki. Kematian anak lelaki, which mean siapa tak sedih tuan-puan sekalian? Nabi ni asal ada anak lelaki tuan-puan sekalian, digambarkan oleh para sejarawan dalam sirah kita tengok, anak lelaki Nabi semua tidak hidup lama. Semua tidak hidup lama. Antara faktornya adalah tuan-puan sekalian sebab nak mengiyakan bahawa Nabi itu adalah khatimul anbiya, penutup segala kenabian. Kalaulah Nabi itu ada anak lelaki lagi, barangkali orang akan beranggapan kalau Nabi wafat, anak lelaki itulah akan jadi Nabi yang seterusnya. Sebab track record, kalau sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau bapa dia meninggal, kalau bapa dia Nabi, insya-Allah anak dia selepas tu, anak lelaki khususnya adalah Nabi. Contoh macam Nabi Yaqub, anak dia adalah Nabi Yusuf. Contoh lagi, Nabi Ibrahim, nama anak dia yang lelaki tu Nabi Ismail. Jadi tuan-puan sekalian, dia mungkin akan ada possibility kalau ada anak lelaki tu, kalau ayahnya Rasul, maka anak dia adalah Rasul juga. Jadi sebab nak menjadikan Rasulullah itu khatimul anbiya, penutup kenabian, maka Allah takdirkan Nabi itu kalau ada anak lelaki dapat rasa anak lelaki tetapi tidak hidup lama. Maka tuan-puan sekalian, Nabi hilang anak lelaki, maka Allah hadiahkan Nabi Suratul Kautsar. Tapi now surah Yusuf, Nabi hilang dua orang yang dia sayang, iaitu isteri pertamanya dan yang kedua adalah bapa saudaranya yang banyak bantu dia. Maka tuan-puan sekalian, Allah anugerahkan surah Yusuf. Maksudnya tuan-puan sekalian, apa yang saya nak sampaikan dengan apa amalan rakyat Malaysia pada hari ini, rakyat Malaysia hari ini bila membaca surah ini yang digambarkan dalam kepala adalah anak aku macam mana rupa. Tetapi Nabi mendapat surah ini dalam keadaan bagaimana tuan-puan sekalian? Nabi dapat surah ini dalam keadaan dia tengah sedih, lalu Allah menghadiahkan Nabi dengan surah Yusuf untuk menenangkan Nabi pada waktu itu. Jadi boleh beza tak bagaimana cara celak pada zaman sekarang dengan latar belakang sirah surah ini diturunkan. Jadi tuan-puan sekalian nampak agak tak teli. Nabi baca dalam keadaan nak hilangkan kesedihan. Allah bagi Nabi sebaik-baik cerita untuk hilangkan kesedihan. Tetapi kita baca sebab nak mengharapkan anak tu tampan. Maka tuan-puan sekalian, bagi saya nak meneruskan amalan ini sepanjang pregnancy tak jadi masalah. Tetapi menjadi tanggungjawab kita untuk memahami apa yang kita baca. Jadi tuan-puan sekalian, janganlah pula kita beriktikad, saya baca surah ni, confirm anak saya ni handsome kalau saya melahirkan anak. Dia tak boleh macam tu.
Sebab bimbang-bimbang kalau tiba-tiba diharapkan anak itu tampan dan comel, tiba-tiba keluar tak seperti mana yang diharapkan. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Bimbang-bimbang fitnah akan berlaku terhadap Al-Quran. Orang akan mula menyalahkan surah Yusuf. Saya dah baca surah Yusuf Ustaz, 9 bulan tanpa henti. Kenapa anak saya sebegitu rupa-rupanya? Jadi daripada mengelakkan fitnah ataupun mafsadat kepada Quran, maka adalah lebih baik kita mengutamakan hak Al-Quran, hak Allah terlebih dahulu berbanding hak manusia. Silakan tuan-puan sekalian nak baca surah Yusuf ataupun surah apa-apa pun dalam sepanjang pregnancy, tapi jangan kita mudah berikut dengan amalan yang tidak ada sedarannya. Maka itu poin saya tuan-puan sekalian. Adapun kalau saya memang ada track record, dia baca surah Yusuf, memang anak dia tampan dan comel, anggaplah itu hadiah dan anugerah daripada Allah. Bukan kerana membaca surah Yusuf, tapi Allah nak anugerahkan kita dapat anak tampan dan handsome tu. Baik, kembali pada surah Yusuf. Jadi tuan-puan sekalian, boleh tak kita gambarkan begini? Biasanya kan kalau kita tengah sedih, kalau kita bercerita kesedihan kita kepada kawan-kawan kita, contoh kita menghadapi masalah, lalu kita cari orang-orang yang kita rapat ataupun orang-orang yang sangat-sangat close dengan kita, isteri kita ke barangkali, kawan baik kita ke barangkali, lalu biasanya kita akan meluahkan perasaan ataupun menceritakan masalah kita kepada dia. Mungkin sejam kita luah masalah, mungkin lebih sejam kita luah masalah. Tapi tuan-puan sekalian, saya percaya mana-mana kawan pun kita jumpa, mana-mana orang yang rapat pun kita jumpa, lepas kita bersembang tentang satu masalah tuan-puan sekalian, biasanya kawan yang mendengar masalah tu tadi, lepas dia dengar masalah kita, in respon daripada dia dengar masalah tu, dia akan kata macam ni. Saya rasa semua akan cakap macam tu. Lepas dia dengar je masalah tu, dia tahu kita dalam masalah, biasanya kawan kita ataupun orang yang rapat dengan kita tu akan respon apa tahu? Sabar. S-A-B-A-R. Biasanya inilah huruf keramat yang biasa kawan kita ataupun orang yang rapat kita akan guna bila kita luahkan masalah. Sabar. Maka tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kalaulah aplikasi itu digunakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, which mean Nabi tengah sedih ni, kehilangan orang yang disayang, dua orang yang sangat banyak bantu Nabi dalam dakwah, isteri kesayangan baginda pun wafat, meninggal dunia. Agak-agaklah kalau Allah aplikasikan cara yang sama macam yang biasa kita guna pada kawan kita yang duk luar masalah tu. Agak-agak contoh kan, Nabi tengah sedih, Allah hantar Jibril menyampaikan kata-kata daripada Allah dengan sebutan begini, Isbir ya Muhammad. Bersabar wahai Muhammad. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, kalau tadi tu situasi kita tu, kita luar masalah sejam, kawan kita bagi tahu kat kita sabar, agak-agak selesai masalah tak tuan-puan sekalian? Respon sikit tuan-puan sekalian. Biasa selesai masalah tak? Tak. Biasa tak selesai masalah pun. Nak menambahkan lagi kita punya kegusaran dan masalah mungkin ada. Tapi dengan respon sabar biasa tak selesai masalah. Okey baik. Now kita bawa pada situasi Nabi. Agak-agaklah kalau Allah hantar perintah pada malaikat dan minta malaikat sampai dekat Nabi, Isbir ya Muhammad. Bersabar wahai Muhammad. Saya nak tanya tuan-puan sekalian. Nabi akan sabar tak? Kalau Allah suruh Nabi sabar dengan ujian yang diterima tu. Nabi akan sabar tak agak-agak? Kita mungkin kita kata, orang duk kata kita sabar, kita mungkin tak akan mampu nak sabar. Tetapi ingat, Allah dengan Nabi, Allah bagi perintah kat dia, Nabi ni sami'na wa ata'na. Nabi ni akan dengar dan akan taat apa je yang Allah suruh. Termasuklah sekecil-kecil perintah sabar. Tapi Allah Azza wa Jal maha mengetahui luar dan dalam seseorang manusia, termasuklah kekasih dia, Rasulullah SAW. Jadi Allah boleh guna metod isbir, sabar, tapi Allah tak pilih cara, tetapi Allah pilih cara macam mana? Allah bawa the best story in Al-Quran, the best story in the world untuk menenangkan baginda. Sebab seolah-olah Allah kata, aku nak bagi tahu kamu untuk sabar, tapi aku tak terus direct bagi tahu untuk kamu bersabar. Tapi Allah kata, nah, ada satu cerita yang terbaik di dunia. Kalau kamu baca surah ini, insya-Allah you will comfort yourself. Kamu akan rasa selesa, kamu akan mendapat ketenangan yang kamu dambakan di sebalik kesedihan yang kamu lalui itu. Maka tuan-puan sekalian, daripada mana saya sebut the best story in the world ni? Adakah saya reka-reka tuan-puan sekalian the best story in the world, sebaik-baik cerita? Pengiktirafan sebaik-baik cerita di dunia tuan-puan sekalian, bukan saya yang bagi. Dan bukan juga Finas yang bagi. Tuan-puan sekalian, yang bagi anugerah filem terbaik dunia ni ataupun cerita terbaik dunia ni adalah Allah sendiri. Khususnya pada ayat yang ke-3 surah ini. Yang mana Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas
bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi minal ghafilin. Bang Zaki ada sini. Ada keluar tak slide nas Quran kat depan ni? Ada keluar? Ada keluar kan? Ke tak ada keluar? Ada kan? So inilah ayat yang Allah berikan pengiktirafan kepada cerita ni. The best story in the world, ahsanul qasas. Kan tuan-puan sekalian, biasanya okey, kita nak kena bersembah sikit tuan-puan sekalian sebab cerita ni akan mudah sampai kalau kita bersembah. Tuan-puan sekalian, cuba saya percaya tuan-puan sekalian, saya harapkan adalah yang menyahut apa yang saya tanya ni. Sebabnya saya takut saya bincang pada lara je, kan? Tuan-puan sekalian pernah tengok movie tak? Pernah tengok tak cerita-cerita movie kat TV kat ni? Kita tak pernah tengok. Saya tak Ibrah ataupun Fora Perdana je biasa tengok. Ya. Sebab saya takut ni nak bagi contoh ni, tetapi saja nak tanyalah, pernah tengok tak movie-movie box office ke dekat TV ke ataupun kat wayang ke sebagai contoh? Pernah kot lah? Pernah? Saya takut dia bagi contoh ni, takut lara sangat kan. Rasanya pernah tengok lah masing-masing kan. Okay, baik tuan-puan sekalian. Biasanya, boleh tak tuan-puan sekalian keluarkan satu kedua pendapat, biasanya sebuah cerita tu akan jadi menarik dan best bila ada apa dalam cerita tu. Biasanya apa benda, orang kata benda karakter ataupun ciri-ciri, karakteristik ataupun ciri-ciri sebuah cerita yang menarik. Boleh kongsi tak satu dua dengan saya? Yang biasa tuan-puan semua minat lah, cerita macam mana yang biasa menarik perhatian kita. Mesti kena ada apa dalam cerita tu untuk menjadikan cerita tu best ataupun box office. Boleh kongsi dengan saya tuan-puan sekalian? Kena ada apa? Kena ada apa? Kena ada ilmu. Kena ada hero. Yes, pelakon. Pelakon tu ataupun hero tu mestilah kita nak tengok siapa pelakon dia ataupun hero dia. So hero, mestilah hero, biasanya hero dia nak tengok hero tu siapa, dia suka ketampanan dia, handsome ke tak handsome. Betul orang kata tak? Kita akan tengok handsome tak handsome. Dia ni lakonan dia bagus ke tak bagus. Track record dia berlakon cerita sebelum ni, cerita-cerita sebelum ni box office ke tidak. Kita akan tengok sejarah dia. Maka tuan-puan sekalian, satu, hero. Bagus. Dua, apa benda lagi? Selain pada hero. Kita akan tengok. Samping hero? Hero ada heroin lah. Mesti kena ada hero, kena ada heroin kan. Heroin pun kita nak tengok. Okey, satu lagi tuan-puan sekalian. Supaya kita boleh nampak macam mana Allah memberi pengiktirafan kepada surah Yusuf ni. Tadi ada sebut hero, heroin, lagi? Satu lagi. Ya? Jalan cerita. Betul ke? Saya dengar. Jalan cerita. Ya. Jalan cerita. Betul. Mesti kena ada plot cerita dan jalan cerita yang menarik. Maka tuan-puan sekalian, sebenarnya saya percaya kalau saya minta atau buka masa yang lama sikit, saya percaya tuan-puan sekalian akan menyarankan lagi banyak lagi ciri-ciri cerita yang diminati oleh tuan-puan sekalian. Mungkin barangkali ada yang suka cerita thriller ataupun ada cerita babak-babak yang seram sikit ataupun plot twist barangkali ataupun cerita-cerita romantik barangkali. Tuan-puan sekalian, boleh saya katakan apa yang tuan-puan sekalian minat tentang terhadap satu cerita, boleh saya katakan dalam surah Yusuf ada semua. Okay. Tadi saya ambil point tentang hero tadi. Semua orang tahu hero surah Yusuf adalah Nabi Yusuf. Kalau anda nak memperhatikan ketampanan Yusuf AS, satu dunia tahu Yusuf mempunyai wajah yang sangat tampan. Betul? Yusuf mempunyai wajah yang sangat tampan. Bahkan bayangkan dia seorang hamba di istana tetapi digoda oleh pemaisuri. Anda boleh bayang tak ketampanan Nabi Yusuf AS. Dia ni patutnya kalau level hamba yang duk goda dia ni mungkin hamba-hamba biasa, tetapi no, level Yusuf ni yang goda dia bukan hamba, yang goda dia pemaisuri, tuan-puan sekalian. Boleh imagine tak tuan-puan sekalian macam mana ketampanan Yusuf? Okey, baik, cerita pasal hero dah settle kat situ. Heroin tuan-puan sekalian, siapa tak tahu heroin yang mempunyai perwatakan yang sangat menarik, dikatakan dalam para sejarawan pun mempunyai satu orang kata apa, kecantikan yang sangat cantik sebab datang daripada golongan bangsawan Zalikha ni. Saya tak sebut Zulaikha tuan-puan sekalian sebab saya lebih seronok ataupun lebih prefer sebut Zalikha. Zalikha ni disebutkan dalam banyak riwayat, tak disebut Zulaikha, disebut Zalikha. Baik tuan-puan sekalian, heroin. Jalan cerita tuan-puan sekalian saya akan proof selepas ni. Saya akan bukti pada tuan-puan sekalian betapa surah Yusuf ni mempunyai jalan cerita yang menarik. Baik, tuan-puan sekalian, bukankah pada satu cerita yang menarik juga, di samping jalan cerita, poster cerita tu pun mesti kena menarik. Trailer cerita, poster cerita mesti kena ada tarikan yang sangat menarik. Maka tuan-puan sekalian,
Kalau saya nak bawa tuan-puan sekalian tengok poster surah Yusuf, tuan-puan semua nak tengok tak? Tak, tapi tak adalah pada dalam Quran anda jumpa benda ni. Ni just gambaran bagaimana Allah make up luaran cerita ni menjadikan cerita ini memang komplit untuk mendapat pengiktirafan yang sangat tinggi, menjadi sebaik-baik cerita di dunia. Nak tahu ke tak nak tahu tuan-puan sekalian? Nak tahu tak? Tak tahu kan? Okey, baik. Tuan-puan sekalian macam ni. Cuba tuan-puan sekalian tengok surah Yusuf ni juzuk yang keberapa? Juzuk keberapa surah Yusuf? Juzuk? Juzuk. Surah Yusuf juzuk keberapa? Juzuk 16 kot. Juzuk 16. Oh ni Quran, kita kena tengok Rasam Osmani ni. Quran Rasam Osmani. Surah Yusuf juzuk keberapa? Dia in between kan 16 dengan 15 ke macam tu lah tak silap. 16 ke 17 ke? Bukan tu kan? 12. 12. 12 surah kan? 12. Surah, tak, juzuk yang Surah ke-12. juzuk. Surah 12. Juzuk 12, surah pun ke surah yang ke-12. Betul, dulu betul. Dia adalah berada pada juzuk yang ke-12 dan surah yang ke-12 tuan-puan sekalian. Okey, baik. Kat situ tuan-puan sekalian, anda kena percaya Quran ni tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan tuan-puan sekalian. Ditakdirkan Allah surah ke-12, juzuk yang ke-12. Dan yang menarik tuan-puan sekalian, surah Yusuf mempunyai surah Yusuf mempunyai 12 babak. Okey. Surah ke-12, juzuk 12 dan yang bukan kebetulan, yang memang Allah takdirkan dia berlaku, surah Yusuf mempunyai 12 jalan cerita. Tadi kan ada tuan-puan yang sebut tentang cerita yang menarik, mesti kena ada jalan cerita yang menarik kan tuan-puan sekalian. Nah, saya akan buktikan kepada tuan-puan sekalian, Allah bukan sekadar make up dia dekat luar tu juzuk 12, surah ke-12 je. Tapi plot cerita dia pun Allah susun dengan very miracle dan sangat magical tuan-puan sekalian. Sangat-sangat best. Okay, baik. Ada 12 babak. Keluar ketiga. Slide ni ke depan ni. Keluar kan? Keluar kan? Okay. Ada 12 babak tuan-puan sekalian. Yang ni tuan-puan sekalian, kalau anda boleh ambil gambar ke ataupun anda boleh catat lagi baik. Sebab nak ingat 111 ayat, maksud setiap satu ayat tu mungkin kita sukar. Tapi dengan kita ingat 12 babak ni tuan-puan sekalian, insya-Allah kita akan tahu apa yang kita baca dekat dalam surah Yusuf tu. Okey, insya-Allah. Okay, baik. Ada 12 babak di sini. Tetapi tengok, 12 babak ni tidak sekadar terhenti dengan kita tahu fakta apa babak 1, babak 2, babak 3. Last kali anda kena dengar apa konklusi daripada 12 babak ni tuan-puan sekalian. Baik. Babak yang pertama, bila kita buka je surah Yusuf tuan-puan sekalian, babak 1 kita akan membaca tentang cerita pasal apa? Pasal mimpi Nabi Yusuf AS. Buka je surah Yusuf tuan-puan sekalian, kita disajikan dengan cerita pasal apa? Mimpi. So anda kena ingat, buka je surah Yusuf. Mimpilah, mimpi Nabi Yusuf. Mimpi apa yang dialami oleh Yusuf AS? Yang ni yang saya kata insya-Allah sempat walaupun sejam kita nak bincang 111 ayat tu. Tapi taklah bincang 111 ayat, kita nak bincang konsep surah Yusuf, overall surah Yusuf. Saya akan berpandukan yang ni je untuk kita menyampaikan dalam sesi kali ni. Baik. So satu, mimpi Yusuf alaihissalam. Apa yang Nabi Yusuf mimpi tuan-puan sekalian? Kalau kita nak tahu mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, kita kena tengok ayat yang ayat ke berapa? Ayat keempat. Ayat yang keempat tuan-puan. Surah Yusuf ayat yang keempat. Yang mana Allah SWT menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. So dalam ayat 4 itulah kita akan baca tentang Nabi Yusuf ada cerita kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam tentang mimpi yang dialami olehnya. Mimpi pasal apa? Ra'aitu, dia sedang melihat ahada asyara kawkaban, dia melihat ada 11 bintang. Okey, yang ni mimpi Yusuf dia nampak 11 bintang. Wasyamsa, ada matahari, satu matahari. Wal qamar, dan dia nampak satu bulan. Ra'aituhum, dia lihat semua benda tadi yang 11 bintang, satu matahari, satu bulan. Ra'aituhum li sajidin, sedang bersujud pada dia. Maka tuan-puan sekalian, digambarkan oleh riwayat Israiliyat, ada yang mengatakan umur Yusuf pada waktu ini 7 tahun. Budak darjah 1. Maka tuan-puan sekalian,
boleh imagine tak budak darjah 1 datang kepada ayahnya bercerita tentang perkara peribadi iaitu mimpi, dan mimpi itu adalah benda yang sangat-sangat nampak seems unlogical. First, yang sujud itu bukannya manusia tetapi dia nampak 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Boleh tak tuan-puan semua explain kat saya macam mana kita nak nampak matahari tu tengah sujud? Macam mana kita nak declare bintang tu tengah sujud? Dan macam mana kita nak kata bulan tu tengah sujud? Kalau kata bulan tu bulat, macam mana kita nak kata dia tengah sujud? Adakah tiba-tiba jadi separuh baru kita kata dia tengah sujud? Ataupun matahari kan, matahari tu bulat. Adakah sujud tu bermaksud bila matahari tu jadi separuh maka matahari tu sujud? Maka tuan-puan sekalian, dekat situ pun dah nampak kepelikan mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf AS. Lalu tuan-puan sekalian, pelikkan mimpi ni. Biasanya kan kalau seorang ayah dengar mimpi pelik-pelik daripada seorang anak budak kecil darjah 1, biasa seorang ayah akan respon apa ya tuan-puan sekalian? Ada juga ayah-ayah yang join kan dalam sesi hari ni kan. Biasa ayah-ayah dengar anak mimpi pelik-pelik. Biasa kita respon apa tuan-puan sekalian? Ayah-ayah lah yang biasa duk dengar kan anak mimpi pelik-pelik ni. So ayah-ayah biasa respon apa? Kan? Tak respon apa-apa. Biasa respon apa ayah-ayah sekalian? Saya pun ayah, Ustaz Nizam pun ayah kan. Biasa ayah-ayah yang tu boleh kongsi tak biasa dengar anak-anak duk cerita mimpi pelik-pelik. Biasa respon apa pada anak-anak? Kita akan respon apa? Ya? Macam mana? Mengarut. Biasa macam tu lah. Mengarut ya. Ataupun kita akan duk putar lah. Kita akan kata macam ni mesti tidur tak basuh kaki ni kan. Biasanya kita akan twist kat situ. Tapi tuan-puan sekalian, tengok bagaimana Nabi Yaakob handle mimpi anak dia yang pelik ni. Satu, kita tak dapat nafikan Nabi Yaakob ni seorang Nabi. Tapi tuan-puan sekalian, tengok bagaimana Yaakob handle mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf. Iaitu dia ceritakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. First kali dia kata, wahai Yusuf, anakku, jangan kau cerita mimpi ni dekat abang-abang kamu. Sebab kita pun tahu tadi, kalau kita lah di tempat Yaakob mendengar cerita pelik macam ni daripada seorang adik yang kecil lagi, biasanya benda ni mungkin akan jadi bahan tawa abang-abang yang sudah ada kematangan pemikiran dan akan menjadi orang kata asbab untuk memberikan gelaran buruk kepada adik yang bermimpi pelik ini. Dah lah memang digambarkan abang-abang ni dah lama tak puas hati dengan Yusuf. Kan? Tiba-tiba pula dengar Yusuf mimpi benda pelik. Ini menjadi orang kata lah untuk menyebabkan saya ni makin benci kepada Yusuf. Tapi tuan-puan sekalian tengok ayah dia kata first kali jangan cerita ni dekat abang-abang kamu. Sebab aku bimbang dia akan merencanakan sesuatu yang tak tahu idea good or bad kepada kamu wahai Yusuf. Kan? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Maka tuan-puan sekalian ceritanya mudah. Permulaan surah Yusuf digambarkan tentang cerita mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Okay, mimpi Nabi Yusuf. Dan kalau anda nak pandang kat sini dari sudut tadabbur parenting tuan-puan sekalian, dalam Quran, khususnya surah Yusuf, anda perasan tak? Bila ada benda mimpi pelik-pelik ataupun ada benda peribadi, dalam Quran sentiasa memperlihatkan kepada kita watak ayah yang paling berfungsi bila bercakap dengan anak. Anda perasan tak dalam Quran bila berbicara tentang ada percakapan dialog anak beranak dengan ibu bapa ni, Allah tak mengetengahkan ibu untuk bercakap dengan anak. Tapi Allah banyak mengetengahkan figure-figure ayah untuk bercakap dengan anak. Yusuf dengan Yaakob, bapa dan anak dan bapa. Yusuf anak, Yaakob bapa. Dalam Quran kan anda perasan tak? Yang banyak bercakap dengan anak ni bukan ibu. Tapi yang banyak bercakap dengan anak ni adalah ayah. Satu, tadi kehnya surah Yusuf. Yang kedua surah apa? Surah Luqman. Bukankah Luqman juga memperlihatkan kepada kita yang bercakap dengan anak lagi banyak ni adalah ayah, bukan ibu, bukan mak. Maka tuan-puan sekalian, hari ni dalam konteks masyarakat kita kat Malaysia ni macam mana agak-agak? Yang banyak bercakap dengan anak ni mak ke ayah? Kan? Kita tengok hari ni biasanya dalam konteks kita kat Malaysia banyak mak yang banyak bercakap dengan anak, tetapi ayah banyak bukan tak nak bercakap. Banyak diam. Dia banyak diam. Perasan tak tahu maksudnya? Tapi Quran dia bawa benda yang berbeza dengan konteks dan kebiasaan kita kat Malaysia pada hari ini. Ayah paling banyak berfungsi cakap dengan anak berbanding dengan mak cakap dengan anak. Tapi lepas dengar tadabbur surah Yusuf ni,
Tidaklah bermaksud tuan-puan sekalian, lepas ni ibu-ibu yang dengar ni kata, oh, saya tak nak cakap dengan anak, kamulah, abanglah cakap dengan anak. Bukan macam tu. Tapi nak katanya ayah paling berfungsi. Dia kena banyak memfungsikan diri bercakap dengan anak-anak. Sebab ayah ni dia ada ketegasan, dia nak kata macam mana, saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia ada benda yang mungkin bila dia cakap tu anak takkan lawan, anak akan dengar dengan baik. Itulah izzah seorang ayah tu. Maka tuan-puan sekalian, why not kita kembali pada macam mana Quran display tentang ayah dalam Quran. Ayah yang paling berfungsi bercakap dengan anak berbanding. Okey, baik tu sisi tadabbur dia sudah. Baik, kembali pada cerita ni, kenapa dia ahsanul qasas? Satu, dimulakan dengan cerita pasal mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang saya ceritakan tadi. Baik, berpindah pada babak kedua. Tuan-puan sekalian, habis je mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, disambung cerita ini dengan apa tuan-puan sekalian? Konspirasi saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Abang-abang dia itulah. Maka tuan-puan sekalian, kita semua tahu lepas mimpi ini berlaku, kalau anda go further dalam surah Yusuf, anda akan dapati, kita akan tengok ada babak Nabi Yusuf dihumbankan ke dalam telaga. Saya rasa tuan-puan sekalian semua tahu tentang cerita ni. Babak Nabi Yusuf alaihissalam dihumban dan dibuang di dalam telaga. Maka tuan-puan sekalian, saya mulakan cerita dalam babak ni, kita akan baca tentang bagaimana abang-abang Yusuf melakukan satu plot dengan first kali dia kata ke ayah dia nak bawa Yusuf keluar pergi main. Dia nak bawa Yusuf keluar pergi main. Lalu memang abang-abang ni dah plan dah untuk memastikan adik ni hilang daripada pandangan ayah. Sebab abang-abang sudah merasakan macam seolah-olah Nabi Yaqub ni, ayahnya tu, lebih sayang kepada Yusuf berbanding dengan anak-anak yang lain. Maka tuan-puan sekalian, di sini saya nak jawab juga. Ramai orang mengatakan seolah-olah Nabi Yaqub alaihissalam ini pilih kasih. Memang sampai abang-abang Yusuf pun sendiri rasa bahawasanya macam ayahnya Yaqub lebih sayang pada Yusuf berbanding kami. Sampai disebabkan itulah tuan-puan sekalian, abang-abang dia itu merancang satu konspirasi untuk melesatkan Yusuf daripada pandangan ayahnya. Maka benarkah Yaqub alaihissalam itu pilih kasih tuan-puan sekalian? Baik, Quran menjawab dengan cermat tentang isu ni tuan-puan sekalian. Kita mungkin sekali baca, kita akan terus judge bahawasanya memang Yaqub ni pilih kasih. Tapi Quran cermat sangat jawab isu ni tuan-puan sekalian. Buktinya apa? Kalau anda perasan, anda ambil dua je ayat tuan-puan sekalian. First kali anda tengok ayat yang Yusuf berbicara dengan ayahnya. Yang kedua anda ambil ayat abang-abang dia berbicara dengan ayahnya. Dua ayat yang anda kena tengok. So anda mungkin boleh tengok hari ini tuan-puan sekalian. Ayat pertama, anda tengok ayat tadi tu. Ayat keempat, itu adalah Yusuf bercakap dengan ayahnya. So ini konteks yang pertama. Yusuf bercakap dengan ayahnya, dengan ayah dia, anda tengok ayat yang keempat. Tetapi anda tengok pula bagaimana abang-abang dia bercakap dengan ayahnya. So anda boleh tengok pada ayat 17 surah ini. So anda tengok Yusuf cakap dengan ayah dia macam mana, anda tengok ayat 4. Tapi kalau anda tengok macam mana abang-abang dia cakap dengan ayah dia, anda tengok ayat 17. Okay, baik. Saya bawa dua different. Dan secara automatik akan menjawab tuan-puan sekalian tentang persoalan benarkah Yaqub pilih kasih. Baik, macam ni. Yusuf bila dia nak bercakap dengan ayah dia tuan-puan sekalian, dia akan panggil ayahnya dengan gelaran Ya Abati. Kalau anda tengok ayat 4 tuan-puan sekalian, Yusuf panggil ayahnya dia tak sama dengan bagaimana abang-abang dia panggil ayah dia. Yusuf panggil ayah dia Ya Abati. Kan, isqala Yusuf ni abihi ya abati. So Yusuf cakap ke ayah, dia panggil ayahnya dengan gelaran apa? Ya abati. Ya abati ni maksudnya adalah wahai ayah kesayanganku. Wahai ayah kesayanganku. Ini cara Yusuf address ayah dia, panggil ayah dia Yaqub. Tapi kalau anda tengok ayat 17 tuan-puan sekalian, tengok macam mana pula abang-abang dia panggil ayah dia. Abang-abang dia panggil ya abana. Ya abana. Kalau kata nak mufradkan, ya abi. Tengok Yusuf panggil ayahnya ya abati. Tapi abang-abang dia panggil ya abi, ya abana. So seorang panggil abati, seorang panggil abi. Seorang panggil ayah kesayanganku, seorang panggil wahai ayahku saja. Maka tuan-puan sekalian, selaku ayah yang normal, bila ada anak panggil kamu dengan, panggil kita semua ayah-ayah ni, dia panggil kita, ayah kesayanganku, ayah kesayanganku. Biasanya anda nak respon ke dengan muka bengis, anda rasa anda nak respon ke dengan percakapan yang
lantang tinggi suara bila anak panggil macam tu. Pastinya ayah yang ada jiwa dan perasaan yang normal dengar anak panggil dengan satu panggilan yang sangat lunak, dengan panggilan yang sangat best begitu rupa, berbeza dengan abang-abang lain, kita akan untung jiwa. So bila macam itulah panggilan, layanan kita pada dia pun automatically akan lain, akan lembut, akan lebih lunak. Sebab anak pun dah panggil dengan lunak. Takkan ayah nak bayar anak balas dengan garang. Tetapi beza kan, abang-abang panggil ayahku sahaja. Tidak ada kelunakan seperti mana itu. Maka ayahnya respon dengan cara macam mana anak dia panggil. Maka dia bukan isu pilih kasih. Dia isu tuan-puan sekalian, apa benda? Dia isu bagaimana anak tu datang pada ayah dalam keadaan bagaimana. Itu isu dia. Kalau anak datang dengan cara biasa, maka ayah respon cara biasa. Tapi kalau anak datang menyantuni ayah dengan cara yang sangat-sangat luar biasa, penuh dengan kelunakan, maka layanan ayah pun akan lunak. Maka tuan-puan sekalian, tertolaklah idea sama sekali berkenaan dengan Yaqub ini benarkah pilih kasih. Banyak lagi dalil-dalil yang dibawa oleh para ulama untuk rad idea yang rad dakwaan yang mengatakan Yaqub ni pilih kasih. Tapi cukup satu tu untuk kita memperlihatkan betapa teliti dan cermatnya Allah memperlihatkan sikap Yusuf dan abang-abang dia. Yusuf sangat hormat dan sangat-sangat menyantuni ayah dengan baik, tapi abang-abang dia layan biasa-biasa. Tu baik, tu yang kita dah discuss. So apa yang abang-abang Yusuf buat tuan-puan sekalian? Dia humban Nabi Yusuf kat dalam telaga. Kalau ikutkan plan asal abang-abang Yusuf, nak bunuh ya. Plan asal abang-abang Yusuf nak bunuh je Nabi Yusuf AS. Tetapi disebabkan tentera Allah datang yang bernama Simpati. So rupa-rupanya tuan-puan sekalian, abang-abang dia waktu nak bunuh tu, Allah hantar satu tentera Allah yang bernama Simpati pada abang-abang Yusuf. Abang-abang dia ni mesti benci pada Yusuf. Dia tak tergambar nak bunuh Yusuf tu. Sebab tu ada salah seorang daripada abang tu mencadangkan, takkan sampai bunuh. Kita hilangkan jelas daripada pandangan ayah itu kan okey. Lepas ni ada orang kutip dia, kalau dia mati pun bukan salah kita tak bunuh dia. Kita asingkan dia, letak dia dekat tempat jauh-jauh. Maka muncullah idea untuk meletakkan Yusuf alaihi salam di dalam telaga. Maka ini babak kedua tuan-puan sekalian dalam surah Yusuf. Baik, ketiga tuan-puan sekalian. Lepas dia dihumban oleh abang-abangnya di dalam telaga, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kesabaran Yusuf juga tuan-puan sekalian, Allah mentakdirkan ada pedagang yang lalu jumpa Yusuf, lalu ambil Yusuf sebagai barang dagangan, dibawa ke Mesir, ditakdirkan Allah dijual kepada Imratul Aziz di Mesir. Imratul Aziz ni yang duk panggil Zulaikha tu. Tapi saya lebih prefer macam mana Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi sebut. Syekh Salah sendiri mendiamkan nama yang kita selalu sebut tu. Kita sentiasa sebut kan yang menggoda Yusuf tu Zulaikha. Tapi Syekh Salah sendiri mengambil pendekatan seperti mana Allah ambil pendekatan dalam surah Yusuf. Anda boleh bayang tuan-puan sekalian, dalam cerita ni ada menggambarkan tentang keaiban yang anda duk panggil Zulaikha tu. Zulaikha digambarkan menggoda Nabi Yusuf alaihi salam dengan mendedahkan segenap tarikan yang ada pada diri dia. Maka tuan-puan sekalian, tengok bagaimana Allah mulalah menjaga aib seorang manusia dengan jelas pun melakukan dosa dan Allah tahu dosa yang dilakukan, Allah tak sebut namanya dengan jelas dalam Al-Quran. Anda nampak tak tuan-puan sekalian? Tapi kita hari ni, bila kita tahu tentang keburukan manusia tu, walaupun sikit, walaupun kecil, kita duk canang nama dia satu kampung dah tuan-puan sekalian. Tapi Allah yang maha tahu luar dalam manusia, dia tahu tentang seorang tu manusia tu bagaimana keadaannya, apa yang dia buat, apa dia tak buat. Allah pun memilih untuk tidak menyebut namanya dan mendiamkan namanya supaya aibnya tidak tersebar. Maka Allah menyebut dalam surah Yusuf yang anda duk panggil Zulaikha itu dalam gelaran Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz. Baik, itu yang ketiga. So digodalah. So bila mana Yusuf dan dibeli oleh Imra'atul Aziz, jadilah dia hamba dekat Mesir, dekat istana Raja Mesir. So digambarkan dia ni hamba. Tetapi bila balagha asyuddah, bila umur dia menjengah dewasa tuan-puan sekalian, dia ini dianugerahkan Allah dengan adanya ketampanan yang sangat-sangat indah. Disebabkan ketampanan itu jugalah tuan-puan sekalian yang telah menyebabkan pendirian Imratul Aziz berubah, lalu dia menggoda Nabi Yusuf AS. So kalau anda nak tengok babak godaan tuan-puan sekalian, anda boleh tengok pada ayat yang ke-23 surah ini. Okay? Ayat ke-23 surah Yusuf.
Saya tak tulis dalam slide ni. Anda boleh catat ayat-ayat penting yang saya nak sampaikan. So tuan-puan sekalian, ayat 23 surah ini digambarkan tentang bagaimana dahsyatnya godaan yang dibawa oleh Imra'atul Aziz ini ataupun Zalikha ni. Sebab apa tuan-puan sekalian? Cuba tengok ayat ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Dalam ayat ke-23 tuan-puan sekalian, anda akan tengok bagaimana liciknya godaan yang dibawa oleh Imra'atul Aziz ini. Kenapa saya kata licik? First kali ada tengok Yusuf ni adalah seorang hamba dekat istana tu. Dia hamba, which mean dia adalah orang suruhan Imra'atul Aziz. Lalu ditakdirkan tuan-puan sekalian, berlakulah sesuatu yang berada dekat dalam bilik ini. Dan bilik ini bukan tertutup satu pintu sahaja tuan-puan sekalian, sebab Allah sebut dalam ayat 23 wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu telah tertutup. Cuba anda bayangkan, ini permaisuri raja. Pastinya biliknya itu adalah bilik yang sangat besar. Yang digambarkan kebesaran bilik itu, untuk sampai ke kamar tempat Imra'atul Aziz tidur, dia perlu melalui bukan satu pintu tetapi abwab, pintu-pintu. So ini digambarkan betapa besarnya bilik itu, dan digambarkan bilik itu bukan tertutup satu pintu, tapi Allah kata jamak, bukan babun tapi abwab. Pintu-pintu telah tertutup. So anda boleh imagine tuan-tuan sekalian, Yusuf dengan Imra'atul Aziz bersekedudukan dalam satu bilik yang telah ditutup pintu-pintu. Bukan pintu, tapi pintu-pintu yang banyak. Maka tuan-puan sekalian, bukankah ini seolah-olah memberikan isyarat kalau apa-apa berlaku dalam bilik ini, rahsia kita sudah pasti akan terjaga. Sebab andai kata ada orang nak masuk bilik kita, kita boleh dengar daripada kejauhan pintu pertama telah dibuka. So kita boleh prepare untuk cover kalau kita dengar ada orang nak buka pintu pertama, kedua. Sebab kita ada banyak pintu. Tapi tuan-puan sekalian, disebut wa ghallaqatil abwab. Semua pintu-pintu telah tertutup. Dan bila semua pintu dah tertutup, anda boleh bayang tuan-puan sekalian, jaminan rahsia sudah ada. Lalu datanglah panggilan daripada Imra'atul Aziz, hai talak. So Imra'atul Aziz, Zalikha tu panggil Zulaiha dengan satu sebutan hai talak. Baik tuan-puan sekalian, yang ni saya nak kita sama-sama beri perhatian. Biasanya kalau seorang puteri raja panggil hamba dia, mari ke sini, mari kemari. Biasanya seorang hamba yang baik, bila puteri raja, tuan kamu panggil, apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba yang bagus? Biasanya kena buat apa? Kena datanglah kan? So hamba yang bagus, bila dengar panggilan daripada tuan, kena datanglah. Dia tak boleh kata, sat nanti dulu. Dia tak boleh macam tu. Itu dah jadi hamba yang tak cemerlang. So hamba yang cemerlang, bila tuannya panggil, dia akan datang. Tetapi kalau anda baca ayat 23 tuan-puan sekalian, babak godaan ni, anda akan dapati Yusuf setelah dipanggil oleh tuannya, sebelum ni track record Yusuf seorang pekerja dan hamba yang sangat cemerlang. Tetapi buat pertama kali, anda akan tengok Yusuf alaihissalam mendapat satu seruan daripada tuannya untuk mari kemari, tapi Yusuf tidak datang. Sebelum ini, bila mana tuan dia panggil dia untuk lakukan sesuatu, dia akan bersegera datang. Sebab dia hamba. Tetapi kenapa kali ini Yusuf bila dipanggil oleh Imra'atul Aziz, hai talak, mari kemari, kenapa Yusuf tak pergi? Kenapa? Jawapannya tuan-puan sekalian, dia membetul juga persepsi kita selama ni. Tuan-puan sekalian, boleh tak saya nak sedikit memberikan respon tuan-puan sekalian untuk mengesahkan benda ni? Biasanya bila kita bersembang tentang Yusuf alaihissalam, apa kelebihan Yusuf yang tuan-puan semua tahu? Boleh kongsi dengan saya tak tuan-puan sekalian? Bila sebutnya Yusuf, apa kelebihan yang dia ada? Dia boleh mentakwil. Mentakwil apa tu? Gerak-geri apa yang orang cakap. Dia boleh mimpi, mentakwil perkataan orang tu. Mentakwil Maksud perkataan orang ke tu. tak boleh mimpi? Minta. Macam tu lah rasanya. Lebih kurang macam tu lah Okey baik. Bila Tuan-puan dia mimpi, sekalian, ramai orang bila sebut tentang kelebihan Yusuf, diorang sekadar terikat dalam kepala ni kelebihan Yusuf adalah mentakwilkan mimpi. Tetapi itu ke yang Allah present dalam Quran
tentang kelebihan Nabi Yusuf. Sebab kalau kita baca tuan-puan sekalian dalam ayat yang ke-6, ayat ke-6 surah ini, kita akan tengok kelebihan Yusuf bukan sekadar takwil mimpi. Sebab kalau kelebihan Yusuf adalah takwil mimpi tuan-puan sekalian, maka ayat ke-6 mesti kena berbunyi wa yu'allimuka min ta'wilil ahlam. Kalau itulah kelebihan Yusuf, kalau takwil mimpi lah kelebihan Yusuf, maka Allah kena sebut dalam ayat tu ta'wilil ahlam, mentakwilkan mimpi. Tetapi kalau kita baca ayat 6, Allah sebut ta'wilil ahadith. Allah tak sebut ta'wilul ahlam. Sebab kita sentiasa duk terbayang Yusuf ni kelebihan dia takwil mimpi. Yusuf takwil mimpi. Tapi Allah tak kata dia sekadar boleh takwil mimpi. Tapi Allah kata kelebihan dia ta'wilil ahadith. Ma makna ahadith? Ahadith bukan maksudnya mimpi tuan-puan sekalian. Ahadith ni datang daripada perkataan hadith. Hadith ini merujuk kepada kata-kata. So kelebihan Yusuf yang main, yang paling besar adalah kemampuan yang Allah berikan kepada dia untuk mentakwil words ataupun mentakwil kata-kata. Dan kalau anda nak tahu kenapa sebelum ni bila isteri Raja Mesir Imratul Aziz panggil dia datang, sebab dia tahu kalau itu panggilan dia, kalau sebelum ni panggilannya adalah untuk aku buat satu kerja yang okey, untuk aku serve aku punya tuan. Tetapi disebabkan kelebihan dia adalah ta'wilil ahadith, bila dalam bilik yang telah tertutup pintu tu, bila tuan dia panggil dengan panggilan yang sama macam sebelum ni, iaitu hai talak, mari kemari, kenapa dia tak pergi? Sebab dia boleh beza dengan kelebihan Allah bagi, mana satu panggilan berbentuk arahan dan mana satu panggilan yang berbentuk godaan. Sebab itu kelebihan Allah bagi kat dia. Dia tak pergi sebab apa? Sebab dia boleh takwil kata-kata. Dia boleh beza. Saya tak pandai berlakonkan macam mana nada godaan lah, sebab saya tak biasa menggoda kan. Tuan-puan sekalian. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, dia ni kalau dia dengar orang sebut mari ke sini. Tapi Yusuf dengar mari ke sini tu, dia boleh faham. Dia boleh tahu mari ke sini tu adalah mari ke sini arahan ataupun marilah sini godaan. Dia boleh beza. Sebab itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Yusuf dalam sebutan ta'wilil ahadith, bukan ta'wilil ahlam. Ta'wil mimpi ni adalah is a part of kelebihan dia, salah satu daripada kelebihan dia. Kelebihan yang paling besar adalah mentakwilkan kata-kata. That's why lah nanti pada babak yang akan datang anda akan jumpa babak Nabi Yusuf dalam penjara. So babak Nabi Yusuf dalam penjara tu puan sekalian, anda akan tengok Yusuf cuma dengar je mimpi yang dituturkan oleh dua banduan dekat dalam penjara tu. Dan dia boleh terus respon apakah jawapan mimpi tersebut. Dia cuma perlu dengar sahaja mimpi Raja Mesir nanti. Dan dia boleh takwilkan mimpi Raja Mesir. Bukan sekadar mimpi tu yang dia boleh takwil. Tapi more on kepada kata-kata yang didengari, dia boleh takwilkan kata-kata. So tuan-puan sekalian, kembali pada cerita ni, ayat 23. So bila mana dia dah dapat seruan dan godaan dalam keadaan Imratul Aziz Zalikha telah mendedahkan segala tarikan tuan-puan sekalian, maka Yusuf memilih, anda boleh bayang, itu dah tertutup, rahsia dah confirm terjamin. Duduk pula dekat negara non-Muslim tuan-puan sekalian. Dan mendapat ajakan daripada wanita, bukan dia nak pada wanita, wanita nak ke dia. Dan dia ni mungkin akan berlaku ancaman sebab yang menyuruhnya itu, yang mengajaknya itu adalah tuannya sendiri. So tuan bila hamba tak ikut cakap, mungkin akan ada kemudaratan yang akan berlaku kat dia. Maka ikutkan keadaan tuan-puan sekalian. Yusuf boleh je mengikut kehendak yang diinginkan oleh Imratul Aziz. Tapi tengok apa yang Yusuf pilih. Dia memilih untuk melafazkan satu zikir yang kita boleh jadikan sebagai amalan kita hari ini tuan-puan sekalian. Kalau kita diuji dengan nafsu, desakan nafsu yang terlalu dahsyat tuan-puan sekalian, maka why not kita pilih apa yang dizikirkan oleh Yusuf alaihissalam. So Yusuf dapat godaan tu, yang dizikirkan oleh baginda adalah ma'adallah. Sebut ramai-ramai tuan-puan sekalian. Ma'adallah. Sekali lagi. Ma'adallah. Ma'adallah. Itu adalah benda yang disebut oleh Yusuf alaihissalam. Ma'adallah. Ma'adallah. Qala ma'adallah. Qala ma'adallah. Ayat 23 Ayat 23. Yes, betul. So tuan-puan sekalian, yang ni boleh kita aplikasikan. Bila mana kita mendapat satu desakan nafsu yang terlalu dahsyat, maka antara zikir yang bagus adalah kita menyebut ma'adallah. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh faham
So tuan-puan sekalian, diringkaskan cerita, digoda oleh Imratul Aziz. Lalu tuan-puan sekalian, berlakulah babak terkantoi seketika. Lalu akhirnya berpihak kepada Yusuf alaihissalam. Walaupun pada waktu itu bermacam-macam kata-kata ataupun dakwaan yang telah diberikan pada Yusuf, khususnya daripada Imratul Aziz, tetapi akhirnya situasi itu berpihak pada Nabi Yusuf sebab jubah dia. Sebab pada waktu itu jubah Yusuf alaihissalam bukan koyak ikut depan, tetapi jubah Yusuf alaihissalam koyak ikut belakang. So logiklah tuan-puan sekalian, siapa goda siapa sekarang ni? Kalau Yusuf yang goda Zalikha, maka layaknya baju Yusuf terkoyak ikut arah depan. Tetapi kalau Zalikha menggoda Yusuf alaihissalam, maka logiknya baju Yusuf kena koyak dari arah belakang. Dan memang tengok pada baju Yusuf, Yusuf punya baju terkoyak bukan dari arah depan, tetapi terkoyak dari arah belakang. Tuan-puan sekalian, kat situ Yusuf lepas. Maka tuan-puan sekalian, yang tak lepas ni kat sini. Dekat bahagian keempat. Iaitu, setelah godaan Imratul Aziz tuan-puan tak berjaya, lebih menyedihkan lagi adalah sekeliling kota Mesir duk membawang pasal peristiwa ni. Membawang. Dekat Instagram, dekat Facebook Mesir pada waktu itu, wanita-wanita Mesir duk update status ni. Apa barang ni pemaisuri Mesir menggoda hambanya sendiri. Masa tu viral tuan-puan sekalian dekat sekeliling Mesir. Orang duk bercerita pasal Imratul Aziz Zalikha menggoda hamba. Apa standard? Patutnya kamu, ini pemaisuri raja, ada kelas yang tinggi, ada wajah yang rupawan. Patutnya kamu cari orang yang setaraf dengan kamu. Yang ada harta, yang ada jawatan. Tapi kamu duk goda hamba kamu sendiri. Yang itulah yang viral dekat Twitter, dekat Instagram, dekat Facebook Mesir pada waktu itu. Anda jangan faham betul-betul ada Facebook pula tuan-puan sekalian ya. Ini untuk nak bagi faham. Okay? Nak katanya viral pada waktu itu. Apa yang berlaku dekat dalam bilik yang tertutup dengan banyak pintu itu. So antara yang duk membawang dekat kota Mesir ni adalah wanita-wanita Mesir ni lah. Wanita Mesir ni duk tweet, dia kata apa kes, apa barang, apa standard. Lalu tuan-puan sekalian, anda boleh bayang tak? Yang diduk bawang itu adalah pemaisuri raja tau. Imratul Aziz, isteri Raja Mesir. Tuan-puan sekalian, kalaulah isteri Raja Mesir tak tahan dengan makcik-makcik bawang dekat sekeliling kota Mesir pada waktu itu, dia boleh tak suruh Cik Abel dia cakap dekat suami dia, Abel, saya tak tahanlah dengan apa yang berlaku dekat sekeliling kota Mesir sekarang. Semua duk berkata buruk pasal saya. Abang boleh tak tangkap semua wanita-wanita Mesir itu, abang hukum mati semua orang yang bercakap buruk tentang saya. Tuan-puan sekalian, boleh tak Imratul Aziz buat macam itu? Pastinya boleh. Sebab dia adalah isteri Raja Mesir. Raja boleh buat apa-apa saja tuan-puan sekalian. Tapi tengok licik tak liciknya Imratul Aziz tuan-puan sekalian. Dia tak buat macam mana apa yang saya sebutkan tadi tu. Dia tak kata abang ditangkap wanita Mesir yang membawa pasal saya. Dia tak cakap macam tu. Dia kata apa? Yang dia buat adalah saya nak jemput semua wanita Mesir yang bercakap buruk pasal saya itu datang kenduri dekat istana saya. What? Patutnya dia boleh hukum semua orang yang bercakap buruk pasal dia, tetapi licik tak licik Imratul Aziz nak bagi pengajaran pada wanita Mesir, dia panggil semua yang membawang pasal dia tu, mai datang istana aku nak jamu kamu depa semua ni makanan, ampau semua ni makanan. So tuan-puan sekalian, terkejut buruk kita dengan apa yang diputuskan oleh Imratul Aziz. Maka tuan-puan sekalian, apa yang berlaku selepas itu sangat mengejutkan. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Bila wanita-wanita Mesir itu dah datang tuan-puan sekalian dekat istana pada waktu itu, yang mengejutkan adalah macam mana makanan itu dihidang. Kalau anda nak tengok babak ni tuan-puan sekalian, anda boleh tengok ayat ke-31. Ayat 31. Maka apabila Zalikha mendengar cacian mereka, which means wanita-wanita Mesir itu, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka. Dan kalau anda baca ayat 31 tuan-puan sekalian, anda akan tengok bagaimana kepelikan Zalikha menghidangkan makanan. Again, saya kena stresskan again tuan-puan sekalian, Zalikha pemaisuri raja. Dia ni punya level dan kuasa dia boleh arahkan gundik-gundik kat dapur, kamu ni ada tetamu nak datang ni. Kamu kena serve lah elok. Kalau kamu nak bagi buah-buah tu kena potong lah. Kalau kamu nak bagi makan, makanan tu telah terpotong. Semua telah tersiap. Maksudnya, orang datang nak makan je. Dia tak perlu apa-apa.
Tapi licik tak licik Zaliha ni, satu dia panggil datang jamuan. Yang kedua cara dihidang makanan tu fishy. Kenapa fishy? Buah-buahan, makanan-makanan terhidang kat tengah. Dan tidak dikupas lagi. Buah tidak dikupas. Dan dibekalkan setiap seorang itu wahidatan minhunna kulla wahidatan minhunna sikinan. Setiap seorang dibekalkan dengan pisau tu puan sekalian. Siapa yang buat jamuan ni? Yang buat jamuan ni adalah siapa? Permaisuri raja. Permaisuri raja dah tak boleh bagi arahan ke dekat gundik di dapur, tolong potong buah tu. Kenapa mesti dibekalkan setiap seorang itu dengan pisau dan dibekalkan setiap seorang dan di buah tu dalam keadaan tidak terhidang dengan baik lagi? Maka tuan-puan sekalian, seperti biasa dan itu telah dihidangkan, maka Imratul Aziz berkata, buah yang petik, jemput makan. Kan tuan-puan sekalian, jemput makan semuanya, nampak pisau kan, nampak buah, pandai-pandai dah buat sendiri. Maka tuan-puan sekalian tengok, ini part yang paling licik tuan-puan sekalian. Masa masing-masing dah pegang pisau, dan pisau tu dah sentuh dah buah yang dia nak makan tadi tu. Sebab tadi dah jemput makan kan? Sudah ambil pisau dah sentuh dah buah. Which means orang dah duk buang kulit ni. Kan? Masa itulah Imra'atul Aziz memanggil Yusuf alaihi salam keluar. Wa qalat ikhruj alaihinna. Dalam ayat 31 tu. Masa pisau dah bertemu dengan buahnya untuk dikupas kulit-kulitnya, maka tuan-puan sekalian, Zaliha memanggil Yusuf AS keluar di tengah-tengah khalayak wanita-wanita Mesir yang membawa pasal dia tadi tu. So masa orang tengah duk potong buah, Yusuf keluar tuan-puan sekalian. Apa yang berlaku? Yang tuan-puan semua dah tahu sebelum ni, tuan-puan sekalian pernah dengar cerita ni kan? So apa yang berlaku? Potong tangan, potong jari. Potong jari ya tuan-puan sekalian. Betul ke? Tak tahu. Tuan-puan sekalian, kalau potong jari tak logik lah tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian, tengok macam mana Allah sebut perkataan word yang Allah guna dekat dalam ayat 31 tu. Allah tak sebut terpotong jari. Tapi Allah sebut falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Qatta'na laisa qit'ah, terpotong secara total. Tetapi qatta'na bermaksud melukakan jari berulang-ulang kali. Itu terjemahan bagi qatta'na. Kalau terputus jari tak sedar lagi, tak logik tuan-tuan sekalian. Quran pun tak cakap terputus jari. Quran kata apa? Quran kata melukakan jari berulang-ulang kali tuan-tuan sekalian. Erti kata macam mana? Saya lakonkan untuk anda tuan-tuan sekalian. Katakan ini buah, katakan ini pisau. So masa anda tengah duk potong, masa tu Yusuf keluar. Masa tu anda tengah memotong lagi buah itu. Lalu anda tak perasan pisau tu kena kat jari anda. Kena kat jari. Anda rasa sakit, anda angkat. Sakit. Tapi anda buat lagi. Sebab mata tengah terkunci dekat Yusuf. Anda buat lagi. Kena lagi jari. Angkat balik. Buat lagi. Dekat Yusuf. Anda tak tengok buah tu. So sebab itu Allah sebut qatta'na aydiyahun. Melukakan jari berulang-ulang kali. Maksudnya tuan-puan sekalian, betapa handsomenya Yusuf sampai mata dia orang tak boleh nak pergi, tak boleh nak tolerate untuk nak pindahkan mata tu sekejap dekat buah tu. Supaya betulkan balik cara kamu pegang pisau tu. Terlalu indah. Sebab itulah hyperbola yang dibawa oleh wanita-wanita Mesir ni adalah wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Wanita-wanita Mesir sekarang sudah tahu. Oh, now I know why kamu wanita Zaliha, aku dah tahu dah sekarang kenapa kau goda dia. Dulu sorry lah aku duk membawa pasal kamu sebab aku tak tahu siapa Yusuf ni. Sekarang aku dah tahu dah kenapa kau goda Yusuf ni. Sebab mahada bashar, dia bukan manusia. Yang kau goda ni bukan manusia Zaliha. Dia kata apa benda? In hadha illa malakun karim. Yang kau goda ni malaikat. Gitu dia kata. Malaikat yang mulia. Hadha malakun karim. Hadha illa malakun karim. So tahulah dia kenapa Imratul Aziz goda Yusuf selama ni, sebab memang handsome tuan-puan sekalian. Memang handsome. Sebab itulah memang dia goda. Dan berlakulah babak tuan-puan sekalian, saya ringkaskan cerita babak keempat ni. Berlakulah babak godaan. Yusuf digoda pula oleh wanita-wanita Mesir. Maka tuan-puan sekalian, bila digoda oleh wanita-wanita Mesir tuan-puan sekalian, waktu itu ramai orang kata sebab lepas ni babak kelima Yusuf kena penjara. Okay, babak kelima Yusuf kena penjara.
Dan ramai orang kata Yusuf alaihissalam di penjara itu kerana apa? Kerana dituduh menggoda wanita Mesir. Bagi saya kita kena betulkan statement tu. Kalau anda mengatakan Yusuf masuk penjara sebab kena tuduh menggoda wanita Mesir, maka anda berpihak dan mengiktiraf idea tu wujud. Wujud adanya babak Nabi menggoda. Tapi Quran tak kata Yusuf masuk penjara sebab dia menggoda. Tetapi Allah sebut dalam ayat yang ke 33, Allah bagi tahu Yusuf masuk penjara pada babak kelima itu disebabkan apa? Disebabkan dia berdoa kepada Allah untuk masuk penjara daripada menahan godaan-godaan daripada wanita-wanita Mesir. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Dia berdoa kepada Allah, rabbis sijni, Tuhan, as-sijnu, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, aku lebih suka penjara nak dibandingkan dengan godaan-godaan orang-orang yang berada kat sekeliling aku sekarang. Dan erti kata lain Yusuf minta kata apa tau? Penjara lebih baik untuk aku sekarang, untuk aku menahan godaan-godaan yang dahsyat depan mata aku sekarang. Lebih kurang macam itulah tuan-puan sekalian. So dia berdoa pada Allah untuk penjara. Dan ayat selepas tu dengan jelas bagi tahu kat kita tuan-puan sekalian yang Yusuf masuk penjara selepas Allah makbulkan doa Yusuf untuk masuk dalam penjara. So kita yang berpihak pada Nabi Yusuf tak boleh mengiktiraf wujud idea Yusuf menggoda wanita Mesir. No. Kita kena kata seperti mana Quran dan Allah kata Yusuf masuk penjara sebab Allah mustajabkan doa Yusuf untuk nak masuk penjara tu. Boleh Itu babak kelima. Baik, itu babak keempat. Maka babak kelima tuan-puan sekalian, saya ringkaskan cerita. Anda boleh baca babak yang Nabi Yusuf kat dalam penjara ni, anda boleh baca pada ayat yang 30, ayat 36 sampailah ayat 41. Sampai ayat 41 tuan-puan sekalian. Kita ada lebih kurang berapa minit Haji Nuria? Boleh je sampai habis Ustaz. Oi, jangan macam tu. Ada jadi kita ni nak tidur nak qiyam esok ni. Masya-Allah. 11 lebih sikit pun tak apalah. Saya try lah sampai pukul 11 sampai 10.50. Saya cuba dulu sampai 10.50. Okey. Boleh habis ke semua babak ni? Ada 12 babak ya Ustaz? Ada 2 babak tapi insya-Allah sekejap je yang lain-lain tu. Okey. Insya-Allah sempat. Pukul 11 tu paling lewat lah insya-Allah. Baik, sambung. So tuan-puan sekalian, kalau anda nak baca babak Nabi Yusuf dalam penjara, anda boleh buka ayat ke-36 sampai ayat 41. Okey, saya ringkaskan cerita tuan-puan sekalian Babak Nabi Yusuf kat dalam penjara ni, kita akan tengok tentang Nabi Yusuf berhadapan dengan 2 orang banduan. 2 orang banduan. Kalau anda baca ayat ke-36 tu, wa dakhala ma'ahu sijna fatayat. Ada cerita pasal 2 orang banduan, 2 orang muda yang bergelar banduan yang masuk bersama-sama dengan Nabi Yusuf kat dalam penjara tu. Maka tuan-puan sekalian, apa ceritanya? Ringkasnya adalah 2 orang banduan ni ada adukan mimpi kepada Nabi Yusuf. Okay. Dia ada adukan mimpi. Mimpi apa? So ada 2 orang kan? Okay. So orang yang pertama dia mimpi apa? Dia mimpi dia nampak ada anggur dan dia perah anggur tu dalam mimpi. Inni arani aqsiru khamra. Aku sedang memerah anggur wahai Yusuf. So mimpi aku ni, orang pertama ni, aku mimpi aku perah anggur. Tu mimpi orang pertama. Ada 2 orang kan? Ada seorang lagi. Wa qala al-akhar, berkata seorang lagi, orang yang kedua dia kata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minh. Dia kata, orang kedua ni kata, aku pula mimpi ada roti lah atas kepala aku ni Yusuf. Dan bukan sekadar ada roti atas kepala tu, ada burung mai makan roti yang dekat atas kepala aku tadi. So, saya ulang balik 2 mimpi. Ada 2 orang adukan mimpi masing-masing. Orang pertama adukan mimpi apa? Dia kata dia tengah perah anggur. Orang kedua mengadukan mimpi apa? Dia mimpi ada roti atas kepala. Dan tuan-puan sekalian ada burung makan roti daripada atas kepala dia tu. Itulah mimpi dia tuan-puan sekalian. Baik. Soalan cepu cemas pada tuan-puan sekalian yang hadir pada malam ini. Bukan cepu emas, cepu cemas. Okey? Cepu cemas. Saya nak tanya. Biasanya kalau anda bertanya soalan, anda nak jawapan cepat ke jawapan lambat? Cepatlah. Bila anda tanya soalan, 1 tambah 1 berapa cikgu? Anda nak minta anda cikgu tu jawab cepat ke ataupun cikgu tu jawab lambat? Biasa kita nak. Cepat. Kita nak jawapan cepat lah kan? Tapi tuan-puan sekalian, kalau anda baca babak Nabi Yusuf dalam penjara ni, anda tengok soalan ditanya pada Yusuf adalah pada ayat ke-36.
Kalau anda jenis nak jawapan cepat, anda akan kecewa. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab ayat 36 diajukan soalan mimpi, tapi ayat 37 tak jumpa jawapan mimpi tu lagi. Sudah. Ayat 36 ditanya soalan, ayat 37 tak jumpa jawapan lagi. Yusuf tak bagi tahu jawapan lagi. Dan anda mungkin expect, mungkin bukan 37 ke Ustaz, mungkin kat 38. 38 pun tuan-tuan sekalian takkan jumpa jawapan pasal mimpi tu lagi tuan-tuan sekalian. Anda pun mungkin bersangkakan, 37 tak ada, 38 tak ada, 39. Anda kata 39 kot akan jumpa jawapannya. No, tak jumpa lagi. 40 pun tak jumpa, tetapi anda akan jumpa jawapan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu pada ayat 41. Apa saya nak jelaskan tuan-tuan sekalian? Berlaku delay. 36 ditanya soalan, 37 tak jawab, 38 tak jawab, 39 tak jawab, 40 pun tak jawab, 41 baru jawab. So apa saya nak sampaikan? Adakah delay ini bermakna Nabi Yusuf tak tahu takwilan mimpi itu? Dan adakah sepanjang 3-4 ayat 37 sampai 40 tu berfungsi seolah-olah macam menggoreng? Dia biasalah kan macam penceramah hari ni kan, bila orang ada je soalan tu kan, kadang-kadang dia tak tahu sangat jawapan tu at the first. Tapi dia goreng, dia putar dulu, baru dia jumpa jawapan, dia kongsi jawapan dia. Adakah kita nak kata Nabi Yusuf AS menggoreng jawapan seketika sebelum bagi jawapan yang sebenar pada ayat 41? Jawapannya tuan-tuan sekalian tak. Kenapa saya kata tak tuan-tuan sekalian? Sebab anda nak tahu tak apa jawapan bagi mimpi? Jawapan bagi mimpi ini adalah cerita tentang seorang akan mati dan seorang akan hidup. Seorang akan terus hidup dan seorang tu akan mati. Berdasarkan mimpi tu akan mati salah seorang. Maka tuan-tuan sekalian, jawapan mimpi itu adalah bercerita pasal hidup dan mati. Anda rasa kalau anda dekat tempat dua orang banduan tu, bayangkan kalau Yusuf ayat 36 ditanya tentang mimpi, lalu pada ayat 37 Yusuf terus jawab, okey, kamu yang mimpi perhanggu tu kamu mati, kamu hidup. Kamu yang mimpi ada roti atas kepala tadi kan, kamu mati. Agak-agak sentap dah tuan-puan sekalian. Agak-agak akan berlaku tak in denial. Ya ke Yusuf, kau tipu je ni. Kalau yang terus hidup tu boleh happy lah tuan-puan sekalian, hidup meraihkan aku akan terus hidup dengan mimpi aku. Tapi yang Yusuf kata kamu mati tu agak-agak macam mana tuan-puan sekalian? Nak menerima keadaan mimpi tu adalah isyarat dia bakal mati. Tak senang duduk tuan-puan sekalian. Sebab itulah Yusuf ayat 37 sampai 40 ajar kita apa benda? Kalau kamu nak bukan sabar. Dia mohon kepada ayat 37 40 tu nak ajar dua orang banduan tu, mohon kepada persediaan nak menerima berita kematian dan kehidupan. So anda kata kamu dengar takwilan mimpi ni lepas ni, kamu tak akan jadi orang yang putus asa, orang yang lemah semangat. Sebaliknya kamu dengar cerita ni, kamu dalam masa yang sama ayat 37 sampai 40 ni, aku dah sembang kepada kamu tentang tauhid. Sekurang-kurangnya kalau kamu rasakan kamulah orang yang bermimpi dan itulah isyarat tentang kematian kamu, maka kamu boleh taubat. Macam tu je. So macam seolah-olah Nabi Yusuf ni, dia nak bina kepercayaan dan nak memberi persediaan kepada dua orang banduan tu untuk menerima berita kematian dan kehidupan. So itulah maksud ayat 37 sampai ayat 40. So jangan lepas ni duk kata Yusuf ni goreng je ni, dia tak tahu jawapan ni. Ayat 41 baru tahu jawapan. Tak, dia tak goreng. Dia sedang memberikan persediaan kepada dua orang banduan tu untuk menelan jawapan takwilan kepada mimpi yang dimimpikan itu. Baik, itu babak Yusuf kat dalam penjara. So babak tu dekat pendek cerita dia 36 sampai 41 36 sampai 41. Baik, seterusnya tuan-puan sekalian. Start 7 sampai 12 dia laju tuan-puan sekalian. Jangan risau, dia laju. Dia yang 6 pertama ni je. Kenapa dia panjang? Sebab saya pecahkan dua. Sebab anda perasan tak? Kenapa saya susun 6 ke atas, 6 kat bawah? Sebab 6 episod pertama ni tuan-puan sekalian, sebelum 6 episod kemudian ni, 6 episod pertama semua 6 episod ujian belaka. Mimpi, ujian. Abang-abang campak telaga, ujian. Digoda Imratul Aziz, ujian. Wanita-wanita masih goda, ujian. Masuk penjara, ujian. 6 episod pertama semua cerita pasal musibah yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS. Tapi 6 episod mendatang tidak lagi berbicara tentang musibah, tetapi selepas 6 siri musibah diganti dengan 6 siri nikmat kepada Yusuf. Baik. Apa babak ke-6 tuan-puan sekalian? Pasti anda nampak tidak babak ke-6 tu? Nampak ke babak ke-6? Cuba komen sikit. Raja Mesir bermimpi.
Ada kan? Ada kan? Okey, baik. Ada. Babak ke-6 adalah Raja Mesir bermimpi, tuan-puan sekalian. Mimpi apa? Saya ringkaskan cerita, tuan-puan sekalian. Waktu Nabi Yusuf dalam penjara, Raja Mesir ada mimpi tentang ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Pelik kan mimpi ni kan? So siapa mimpi ni? Raja Mesir mimpi. So kalau anda nak tengok tentang mimpi Raja Mesir ni, tuan-puan sekalian, anda boleh tengok pada ayat yang ke... Sekejap. Saya tak mencarikan untuk tuan-puan sekalian. Mana? Sekejap. Anda jumpa tak ayat berapa, tuan-puan sekalian? Ni, ayat 43. Ayat 43. So, Raja Mesir bermimpi pasal apa, tuan-puan sekalian? Dia mimpi ada 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Dan ada lagi mimpi lain. Aku melihat ada 7 tangkai yang warna hijau dan aku nampak ada 7 tangkai lagi yang kering. So, saya recall Ada 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Yang kedua adalah sekejap. Ya betul lah, 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Yang kedua adalah ada 7 tangkai warna hijau dan ada 7 tangkai yang kering. Maka inilah mimpi yang telah menyebabkan Raja Mesir tak senang duduk. Lalu mengakibatkan dia mencari ramai orang untuk mentakwilkan mimpinya. Maka tuan-puan sekalian, agak-agaklah lepas anda tahu 5 babak sebelum babak ke-6 ni, anda rasa agak-agak sekarang ni diharapkan kepada siapa untuk mentakwilkan mimpi ni? So, Pastinya Yusuf alaihissalam, kan? So lepas mimpi ni berlaku, dipanggil Al-Malak. Kalau baca ayat ke-43 ni, Al-Malak, seorang yang mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi, intelektual yang sangat tinggi, ketua kaum, tuan-puan sekalian, diminta untuk takwilkan mimpi Raja Mesir ni, seorang pun tak boleh datangkan takwilan dia. Sampailah, anda ingat lagi tak, tuan-puan sekalian, 2 orang banduan tadi tu? Kan ada seorang akan hidup, seorang akan mati, kan? Yang hidup tu, yang kerja dia akan memerah anggur untuk raja tu. Yang hidup tu, tuan-puan sekalian, Yusuf sempat pesan kat yang hidup tu. Dia kata, lepas kamu keluar nanti ni, kau hidup kan? Kau tolong cerita dekat raja tentang apa yang berlaku dekat dalam penjara. Sepanjang aku dengan kamu ni, tolong cerita pasal benda ni kat raja kamu ni. Which mean aku tolong takwilkan mimpi tu, kau cerita kat raja kamu. Tapi ditakdirkan Allah, tuan-puan sekalian, kerana anda baca ayat ke-42, ayat sebelum tu, orang yang keluar penjara tadi tu dilupakan oleh syaitan untuk cerita pasal apa yang berlaku kat penjara. So, Raja Mesir tak tahu yang Yusuf alaihissalam ada kelebihan mentakwilkan mimpi. Sebab apa? Yang banduan yang selamat tadi tu, yang hidup tu, terlupa nak cerita kat raja. Maka lepas benda ni viral, berlaku lah, tuan-puan sekalian, barulah orang yang keluar tadi tu teringat, ada seorang ni dalam penjara ni, Yusuf. Dia boleh tolong takwilkan mimpi kamu. So mudah cerita, tuan-puan sekalian, pergi babak yang ke-7, mimpi Raja Mesir ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. So apa benda, tuan-puan sekalian, apa yang berlaku? So 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Lalu, tuan-puan sekalian, 7 tangkai hijau, 7 tangkai kering. Apa maksud dia? Kalau anda nak tahu jawapannya pada ayat ke-47. Jawapannya ada pada ayat ke-47. Tafsiran mimpi Raja Mesir tadi. Yusuf menjawab, respon pada mimpi tu, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian ayat 48 juga, kemudian akan datang selepas itu 7 tahun kemarau yang akan menghabiskan makanan kamu, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Mudah kata macam inilah. Takwilan mimpi itu keseluruhannya adalah Yusuf kata kita kena menyimpan selama 7 tahun. Okay, menyimpan, mencusut tanam selama 7 tahun dan menyimpan selama 7 tahun ni. 7 tahun ni kita kena tanam banyak-banyak, kita kena simpan. Dan akan datang lepas 7 tahun tu akan 7 tahun kemarau. Dan masa tu kita akan memanfaatkan apa yang kita simpan selama ni. So kalau anda baca ayat 46 ni, tuan-puan sekalian, ayat 47, rupa-rupanya ada sains pertanian Allah bangkitkan dalam ayat 47 ni. Bagaimana? Macam mana kalau kita nak, Allah ajar kita macam mana kita nak kekalkan kesegaran buah. So kalau kamu tak nak makan buah tu, Allah ajar jangan petik dia. Biarkan dia pada tangkai. Sebab bila biar pada tangkai, dia akan lebih segar berbanding dengan anda petik buah tu. Boleh So ayat 47. So itulah takwilan mimpi, tuan-puan sekalian. So itu adalah babak yang ke-7. So tuan-puan sekalian, babak ke-8 apa yang berlaku?
Yusuf alaihissalam dibebaskan penjara. Kalau anda baca babak ke-8 ni tuan-puan sekalian, ada babak Yusuf main tarik tali tau. Sebab dia dah berjasa pada Raja Mesir. Dia tolong takwilkan mimpi Raja Mesir ni. Maka tuan-puan sekalian, macam biasalah Raja Mesir terhutang budi, maka memberikan hadiah pada Yusuf, kau boleh keluar daripada penjara ni. Maka tuan-puan sekalian, Yusuf at first tak nak keluar dari penjara tu. Dia kata, aku boleh keluar tapi dengan syarat. Kamu cuba pergi tanya balik isteri kamu tu dan wanita-wanita Mesir, apa yang sebenarnya berlaku pada hari kejadian. Which mean hari yang digoda tu lah. Hari yang wanita-wanita Mesir menggoda Yusuf alaihissalam tu. Aku tak nak cerita apa yang berlaku, tetapi sekarang aku nak kau pergi jumpa balik Imratul Aziz, kau jumpa balik wanita Mesir, kau tanya dia balik apa yang berlaku sebenar pada hari itu. Dan ternyata tuan-puan sekalian, Imratul Aziz dan wanita-wanita Mesir mengaku salah dia. Maksudnya dia mengaku sebenarnya Yusuf tidak berkehendakkan kepada kami, tapi kami yang berkehendakkan kepada dia. So berlakulah babak pengakuan daripada wanita Mesir dan pengakuan daripada wanita Imratul Aziz. Dua orang ni mengakulah tuan-puan sekalian, barulah Yusuf alaihissalam keluar daripada penjara. Baik tuan-puan sekalian, 9-10 saya dah cover dah pada babak tadi tu. Dan bahagian ke-11 tuan-puan sekalian, ada babak mengenai masa tu digambarkan Yaqub alaihissalam dengan abang-abang dia tinggal di Palestin. Palestin ni ditimpa pula dengan kemarau tuan-puan sekalian, ditimpa dengan tak dapat nak cari makan. Maka memerlukan ada wakil-wakil pergi ke Mesir untuk barter. Tahu tak barter? Which mean ada barang dekat Palestin yang kamu ada, kamu barter dengan makanan yang ada dekat Mesir. So itulah cara untuk survive dekat Palestin pada waktu itu. Dan digambarkan waktu itu semua adik-adik pergi, termasuklah adik seibu, saudara seibu dengan Yusuf, namanya Bunyamin. Pergi tiba-tiba ditakdirkan tuan-puan sekalian, ringkaskan cerita, adik dia kena tahan dengan Yusuf alaihissalam. Sebab Yusuf pada waktu itu telah jadi Raja Mesir. Dah jadi Raja Mesir. Kena tahan dengan Yusuf. Sebab apa? Dituduh, bukanlah dituduh. Ada berlaku some plot, dikatakan Bunyamin seolah-olah telah mencuri cupak diraja. Telah mencuri cupak diraja. So anda bayangkan tuan-puan sekalian, macam mana abang-abang dia nak berhadapan dengan ayahnya. Sebelum ni, pada babak kedua, dia pernah janji dengan ayah dia nak bawa adik dia pergi main sat. Lalu tiba-tiba lepas habis main petang tu, adik dia tak kembali. Yusuf dah tak ada dah. Tiba-tiba sekarang pada babak ke-11, saudara kandung Yusuf, sebab dalam adik-adik dia yang 11 orang ni tuan-puan sekalian, tak semua adik kandung. Sebab tak semua adik kandung. Yusuf dengan abang-abang dia tu, dia berlainan ibu. Jadi yang seibu dan sebab yang seibu dengan Yusuf adalah yang Bunyamin tu. So Bunyamin tu yang ditahan oleh Yusuf tu. So anda boleh bayang tak, abang-abang dia nak bawa balik makanan, tetapi sekarang sudah tidak bawa balik Bunyamin sekarang ni. So bukankah tuan-puan sekalian berlaku 2 kali kehilangan anak? Sebelum ni abang-abang dia bawa pergi, Yusuf tak balik. Sekarang ni abang-abang dia bawa pergi Bunyamin, Bunyamin pula tak balik. Sebab itulah pada babak ke-11 ni, pada ayat yang ke-83 tak salah saya tuan-puan sekalian, ayat ke-83, anda akan jumpa satu ayat yang sangat-sangat sentimental. Bukan 83, 86, sorry. Ayat 83 pun ya, ayat 86 pun ya. Ayat 83 tu kita akan jumpa pasal fasabrun jamil. Pasal fasabrun jamil. Tapi ayat ke-86 tuan-puan sekalian, ayat sangat sentimental yang mana kita baca, innama ashku basi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku adukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah Azza wa Jalla. Sedihlah tuan-puan sekalian kan. Sebab yalah sebelum ni Yusuf hilang, sekarang Bunyamin pula hilang. Itu pada babak ke-11 tuan-puan sekalian. Maka akhirnya tuan-puan sekalian, berlakulah babak Nabi Yusuf memberikan pengajaran. Akhirnya Yusuf mengaku, sebab masa sampai dekat Mesir, abang-abang dia tak cam pun Yusuf. Sebab dalam kepala abang-abang dia, Yusuf dah mati dah. Sebab tu dia tak boleh cam Yusuf pada waktu itu masa nak minta makanan tu. Cuma Bunyamin je dibisikkan oleh Yusuf yang dia itu adalah Yusuf. Okey, baik. So bila abang-abang dia dapat pengajaran dan abang-abang dia dapat taubat tuan sekalian, maka babak terakhir, babak 12 adalah mimpi Yusuf alaihi salam ditafsirkan. Kenapa saya katakan babak terakhir Yusuf alaihi salam mimpi ditafsirkan? Sebab berlakulah babak 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari tengah sujud pada dia tu. Sebab digambarkan pada ayat keberapa tak silap saya tuan-puan sekalian,
Kan ada babak di mana diminta ayah dan ibunya naik ke singgasana. Ayah dan ibunya singgah sana dan abang-abangnya dekat bawah 11 orang. Rupanya 11 bintang itu adalah simbolik kepada abang-abang Yusuf dan bulan itu, matahari itu merujuk kepada ibu Yusuf dan ibu tiri bukan sebab ibu Yusuf sudah wafat, ibu tiri Yusuf dan bulan itu merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Ayat 100 Ustaz. Ayat 100 Ayat 100. Betul. Okey, maka itulah jawapannya tuan-puan sekalian. Sebab ada babak ya ke ayat 100. Ya betul, atas kursi tersebut kebesaran tu. Dan dia mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana. Betul. So nak katanya kat situ tuan-puan sekalian, itulah jawapan mimpi tu. Saya ulang matahari tu mak dia, bulan tu adalah Yaqub, 11 orang itu, 11 bintang itulah adik-beradik dia. Maka tuan-puan sekalian, mimpi Yusuf alaihissalam ditafsirkan pada ayat yang ke-100. Maka tuan-puan sekalian, okey baik, ini penutup. Setelah kita tahu tuan-puan sekalian ke-12 babak surah ini, dan sebenarnya anda dah dengar dah keseluruhan kisah surah Yusuf dah melalui tuan-puan sekalian. Versi pendek tapi dah harapnya menyeluruh dah insya-Allah. Tuan-puan sekalian, kerana perasan, ingat tak awal-awal saya kata tadi, Allah telah bagi penganugerahan film terbaik dunia kepada surah Yusuf. Which means surah Yusuf ni is the best story in the world. Yang anda kata mesti kena ada hero yang handsome, hero handsome, Yusuf. Heroin yang cantik, yes, Zalikha. Tuan-puan sekalian, nombor 3 tuan-puan semua sebut tadi adalah cerita yang bagus kena ada plot yang menarik. Tadi juzuk 12, surah ke-12 itu make up poster je. Tapi tengok jalan cerita, kenapa saya kata menarik tuan-puan sekalian, tengok saya saja tuan-puan sekalian susun 6 atas 6 kat bawah. Saya boleh je letak yang nombor 6 tu dekat bawah mimpi Yusuf alaihissalam. Tapi kenapa saya letak nombor 6 dekat bawah mimpi Raja Mesir? Sebab tuan-puan sekalian, rupa-rupanya setiap plot ini dia membentuk satu simetri yang sangat-sangat indah. Saya bukti pada tuan-puan sekalian. Tengok Apa cerita pertama tuan-puan sekalian? Babak 1 Yusuf alaihissalam bermimpi. Tapi cuba anda tengok babak 12 tuan-puan sekalian. Babak 12 mimpi Yusuf alaihissalam ditafsirkan. Maka anda tak nampak ke awalan dan akhiran bertemu di antara satu sama lain? Dimulakan dengan cerita mimpi, ditutup surah Yusuf, ditutup cerita Yusuf dengan mimpi. Perasan? Perasan. Kebetulan ke? No, bukan kebetulan. Allah well plan plot cerita dia jadi super macam ni. Kita mungkin expect 1 dengan 12 je sama. Tengok 2 dengan 11 pula tuan-puan sekalian. Disambung dengan cerita babak abang-abang dia buat konspirasi kat dia. Tapi tengok babak 11 apa benda? Abang-abang dia mengaku salah. Kebetulan ke? Allah plan dan ini. Begitu juga dengan babak Imratul Aziz tuan-puan sekalian. Goda dia pada babak 3. Sebelum third last, sebelum habis tu Imratul Aziz sempat taubat, mengaku salah. Digoda oleh wanita Mesir pada babak 4. Babak 9 wanita Mesir pula mengaku salah. Di penjara pada babak 5 tuan-puan sekalian. Babak 8 dibebaskan. Mimpi Raja Mesir pada babak 6. Babak 7 ditafsirkan tuan-puan sekalian. Anda perasan tak setiap ini membentuk satu simetri yang sangat indah. Simetri. Nampak tak? 1, 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5, 8, 7, 6, 7. Tuan-puan sekalian, kebijaksanaan menyusun cerita ni tak ada manusia boleh buat macam ni tuan-puan sekalian. Allah Maha Bijaksana buat benda ni semua bukan secara kebetulan, tetapi untuk menjadikan cerita ini the best story in the world, Allah membuat cerita ini seperfect ini. Tuan-puan sekalian, inilah sebab kenapa kita panggil surah ini Ahsanul Qasas, the best story in the world. Ahsanul Qasas. Kan? The best story. Macam mana kita boleh buat cerita yang permulaan akhiran dia begitu rupa? Dan tuan-puan sekalian, last but not least, anda perasan tak? Dalam surah ini ada 3 babak tentang baju sahaja. Dan baju diselitkan pada awal, pada tengah-tengah, pada akhir. Masa nak membuktikan pada babak kedua kan, masa nak buktikan yang Yusuf, sebab abang-abang dia balik ke rumah yang masa Yusuf tak balik tu, dia kata adik dia Yusuf telah dibaham oleh serigala. Dan bukti kepada tu adalah abang-abang dia tunjukkan komis, tunjukkan jubah Yusuf alaihissalam. Nah, ni bukti
Yusuf dah dimakan oleh serigala, ada darah-darah dekat baju dia tu. So anda perasan tak? Awal-awal surah ni dimulakan dengan baju. Di tengah-tengah surah ini juga ada kaitan dengan baju. Iaitu tuan-puan sekalian, lepas abang-abang dia datang dan abang-abang dia bagi tahu ayah kami tua, ayah kami buta, which means Yaqub buta, tuan-puan sekalian pada waktu tu. Maka Yusuf ada berikan komis dia, bagi baju dia dekat kepada abang dia untuk pas pada Yaqub. Dan disebabkan takdir Allah Azza wa Jalla, ayahnya Yaqub lapkan jubah Yusuf pada matanya, maka celik kembali Nabi Yaqub alaihissalam. Tengah-tengah ada cerita pasal jubah juga tuan-puan sekalian. Maka koyak. Sorry. Tengah-tengah baju terkoyak. Baju terkoyak. Ah. Awal-awal cerita pasal baju berdarah. Tengah-tengah baju Yusuf terkoyak sebab masa kena goda tu. Yang babak akhir tu adalah babak Nabi Yaqub alaihissalam mendapat baju daripada Yusuf yang telah mencelikkan matanya. Celikkan mata dia. Maka tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Boleh pula sekecil-kecil prop bernama baju menjadi latar cerita yang mendominasi juga. Awal, tengah-tengah, akhir ada cerita pasal baju. Kita ni buat cerita tuan-puan sekalian prop-prop kecil. Prop tahu tak prop? Prop kecil kita tak ambil cakna dah. Tetapi surah Yusuf, sekecil-kecil prop bernama jubah ataupun baju, Allah Azza wa Jalla suruh kita berikan perhatian tuan-puan sekalian. Baju berdarah, baju koyak, baju yang menghilangkan buta kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Masya Allah. So memang cerita ni the best story in the world tuan-puan sekalian. So tuan-puan sekalian, mudah-mudahan lepas ni kan, kalau kita bacalah surah Yusuf yang mengandungi 111 ayat ni, kita tidak lagi boleh kita mengharapkan kebaikan dengan mudah-mudahan anak kita tampan seperti Yusuf. Tetapi bukankah lepas kita belajar, tak nampak pula celah mana surah ini menggambarkan tentang ketampanan pada anak yang bakal lahir. Yusuf alaihissalam, surah ini adalah surah yang telah memberikan ketenangan pada Nabi setelah dia mengalami tahun kesedihan yang sangat dahsyat. Maka surah ini lebih tepat kita katakan, kalau kita sedang mengalami ujian yang sangat besar, maka surah ini adalah surah yang bakal memberikan kita ketenangan. Inilah surah yang akan memberikan kita comfort, tenang, sebab sebesar-besar ujian, kehilangan orang yang Nabi sayang, Allah tenangkan dengan the best story. Kenapa Allah bagi cerita tuan-puan sekalian? Sebab kalau anda perasan, babak awal 6 yang pertama semua ujian belaka. So Allah ajar Nabi apa benda tuan-puan sekalian? Wahai Muhammad, kamu hilang 2 orang yang kamu sayang. Tapi ada Nabi sebelum kamu ni, dia punya ujian tak pernah berhenti-henti. Adik-beradik sendiri khianat kepada dia. Digoda pula, berjauhan dengan family. Bertahun-tahun tak jumpa. Kamu rasalah Muhammad, ujian kamu lagi besar ke ujian Nabi sebelum kamu lagi besar? So cerita ini berperanan seolah-olah nak beritahu dekat Nabi, wahai Muhammad, aku tahu ujian kamu besar, tetapi jangan lupa ada Nabi macam kamu. Sebelum kamu, dia pernah dapat ujian lagi besar dan dia bersabar dengan ujian yang diterima, wahai Muhammad. Maka aku tak nak kamu putus asa dan bersedih lama. Sebab kamu kena belajar, ujian yang kamu terima, hari ini kamu nampak macam besar, tapi rupa-rupanya ada orang diuji dengan benda lagi besar daripada kamu. Bukankah ini juga cara terbaik untuk kita tuan-puan sekalian untuk menenangkan hati kita yang diuji? Kita rasa macam kita diuji dengan benda yang besar, tetapi rupa-rupanya tuan-puan sekalian, ada orang kat luar pintu kita, ada orang dekat luar sana diuji dengan lebih teruk daripada kita. Maka tak sepatutnya kita lemah semangat, sebab rupa-rupanya Allah bagi kita sikit je ujian dibandingkan dengan apa yang orang lain lalui lagi besar daripada kita tuan-puan sekalian. So itulah juga fungsi cerita yang dibawa oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW menjadi ejen penenang kepada Nabi saat membaca surah ini. So wallahu a'lam bissawab tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan membantulah tuan-puan sekalian dalam tadabbur, membantu untuk mendapatkan big picture pada surah ini. Mudah-mudahan gambar rajah ni membantu tuan-puan sekalian untuk lebih in deep, rasa lebih dekat dengan surah ni. Taklah anda kata, nak kena baca 111 ayat tapi anda kena baca 12 babak sahaja tuan-puan sekalian. Kan cerita ni baca tak muak, kan? The best story in the world pula tu. Mudah-mudahan anda dapat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke? Nak tanya, Nak tanya apa? iktibar yang boleh kita pelajari daripada Nabi Yaqub tu, dia kesabaran berpuluh tahun menunggu tu anak dia tu. Iktibar dia Satu, sebab kenapa hakikatnya Yaqub alaihissalam
dia tak percaya pun kalau anda baca betul-betul lah ayat tu dan ikut kaedah lunas bahasa lah dari sudut konteks bahasa Arab. Bila abang-abang dia bagi tahu kat Yakub yang adik dia tu, yang anak dia tu kena makan serigala, at first lagi ayah dia tak percaya. Sebab apa tahu? Dia pada mimpi yang diceritakan oleh anak dia kepada ayah dia tu, kepada Yakub tu. Kan Yusuf pernah bagi tahu mimpi ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aitu min sajidin. Kan in respond dia pada persoalan tu, sebab Nabi Yakub Nabi, dia tahu mimpi tu adalah isyarat untuk Nabi Yusuf AS dilantik sebagai Rasul. Maksudnya, Yakub yakin Yusuf takkan mati selagi mana Allah tak benarkan janji dalam mimpi yang dialami oleh Yusuf AS. Sebab ini dia tak boleh nak kata untuk terjemah pada orang awam semuanya, tetapi Nabi Yakub ni adalah Nabi. So dia tahu mimpi tu isyarat Yusuf akan jadi Nabi. So Yakub takkan percaya Yusuf dah mati, melainkan dia sendiri dah tengok yang mimpi itu telah dimakbulkan oleh Allah kepada Yusuf. That's why kalau anda baca betul-betul, Yakub tak percaya sepatah pun yang Yusuf tu dah mati. Tapi memang sentiasa di-highlightkan, Yakub bukan bersedih sebab Yusuf tak ada. Itu picisan je, sikit je. Tapi Yakub sangat bersedih disebabkan apa? Sebab syaitan telah berjaya merosakkan anak-anak dia yang lain tu, yang duk berbohong pada dia tu. Sebab itu pada ayat yang keberapa tuan-puan sekalian, bila ayahnya Yakub melarang Yusuf cerita dekat abang-abang dia yang tentang mimpi tu, sebab dia kata, aku duk bimbang fayakidu laka kaida, abang-abang kamu ni akan melakukan something yang tak okey lah pada kamu Yusuf, kan? Dan dia bagi tahu dalam ayat yang kelima, dia kata inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Walau apa punya abang-abang dia nak buat dekat Yusuf lepas ni, dia tak kata yang abang dia yang salah, tetapi syaitan adalah musuh kita yang jelas. So kenapa Yakub bersedih? Yakub bersedih disebabkan anak-anak dia termakan dengan pujuk rayu dan hasutan syaitan. Sebab seorang, apa yang Hajar Nurul tanya, apa benda kita boleh belajar daripada Nabi Yakub kan? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang parent khususnya, tak kira ibu atau ayah, sangka baik pada anak itu, tolong jangan digugurkan sampai kita mati. Yakub alaihissalam, walaupun dia tengok anak dia dah buat something yang very big, tetapi dia tak pernah menyalahkan anaknya. Sebaliknya adalah yang aku kena perang bukan anak aku, tapi aku kena perang adalah musuh yang nyata tu syaitan. So aku tak layak berperang dengan anak aku. Maksudnya Yakub ajar kita dunia parenting yang sangat luar biasa, iaitu apa tahu? Kita ni kalau anak buat salah jangan dendam dengan anak, tetapi pasang dendam yang sangat tinggi pada syaitan yang telah menyesatkan anak kita. Maksudnya yang kita kena melakukan tindakan adalah macam mana saya nak pastikan anak saya tak termakan dengan hasutan syaitan akan datang. Macam mana saya nak pastikan syaitan tak akan dekat lagi dengan anak saya. Itu adalah azam seorang parent yang diajar oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jangan benci anak kalau anak tak jadi seperti mana kita harapkan. Benci syaitan tu. Dan cuba fikirkan macam mana tak nak bagi syaitan tu dekat lagi dengan anak. Janganlah kita duk marah anak sangat. Marah pada anak tu tak salah. Ini benci anak. Ni marah tapi sayang tak apa ni. Marah datang benci sekali. Tak berkawan sebulan, tak berkawan 2 bulan. Buang rumah pun ada. Maka ini bukan akhlak yang diajar oleh Nabi Yakub alaihissalam. So satu tu lah Januriah yang saya boleh kongsikan tentang something very valuable lah daripada Nabi Yakub alaihissalam. Very good point. Macam mana? Very good point. Selalu kita marah anak kita kan. Ya. Kita lupa syaitan tu lah musuh yang jelas kan. Inna syaitan akum aduwwum mubin. Allah bagi tahu dan Yakub bagi tahu dia yang jelas. Kenapa kita terlupa tu musuh kita yang utama? Tak apa kita nak musuh dengan anak kita, tu amanah Allah pada kita kan. So itu gambaran. Allah alam bisawab. Okey. Okay. Kasih segah daripada Prof Harun Saya dengar tadi Prof Profesor Harun insya-Allah. Ustaz transfer host balik pada saya ya. Macam mana nak transfer host tu? Ustaz pergi kat Nuriah tu, klik kat situ ada letak more tu make host. Okey, more tu make host. Okey dah. Change host. Okey dah. Dah. Jadi tak? Dah. Dah. Okey. Okey, terima kasih banyak
Ustaz Syami, ya, tata dapur yang sangat menarik, grafik yang sangat